Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penghindaran risiko menguasai pasaran kewangan. Tanda-tanda pertubuhan global yang perlahan dan kes coronavirus yang muncul kembali. Penyebaran varian Delta yang pesat menimbulkan kekhawatiran di Eropah, di mana kerajaan Eropah mengenakan beberapa sekatan untuk membendung penularan. Sementara itu, Bank Pusat Eropah telah beralih ke sasaran inflasi simetri 2%. Presiden Christine Lagarde mengatakan bahawa mereka menjangkakan inflasi dalam jangka masa sederhana akan stabil di bawah objektif kita. Unjuran inflasi kami untuk tahun ini adalah sekitar tanda 2% yang merupakan sesuatu yang belum pernah kita lihat lebih dari 8 tahun. Kenaikan harga akan perlahan sehingga 1.5% pada tahun 2022 dan 1.4% pada tahun 2023. Franc Swiss dan Yen Jepun adalah mata wang yang terbaik berbanding dolar Amerika Syarikat, mempertahankan kenaikan intraday menjelang penutupan semalam. Bagaimanapun, mata wang berkaitan komoditi adalah yang paling terkesan. Emas meningkat dan mencapai paras tertinggi semalam tetapi turun semula ke julat harga sederhana sekitar 1,800. Harga minyak mentah pulih sedikit selepas kejatuhan sebelumnya, dengan WTI crude oil mengakhiri semalam pada $73 setong. Indeks Eropah ditutup dengan warna merah, sementara indeks Amerika Syarikat mencatat kerugian besar. Walaupun melambung rendah dari hari ke hari, hasil perbendaraan Amerika Syarikat jatuh ke paras terendah dalam beberapa bulan. Hasil pada nota 10 tahun menjunam ke 1.25% dan akhirnya menetap di 1.29%. Presiden Bank Pusat Eropah ECB Christine Lagarde akan mengadakan sidang media pada pukul 6 petang ini dan mempericikan bagaimana ECB memerhati keadaan ekonomi Eropah semasa dan masa hadapan. Komennya mungkin positif atau negatif kepada euro dalam jangka masa pendek. Biasanya prospek hawkish memberi impak positif kepada mata wang euro, sementara dovish memberi impak negatif kepada mata wang bersama euro. Seterusnya, pada pukul 7.30 malam ini, Bank Pusat Eropah akan adakan mesyuarat Monetary Policy Accounts. Ia mengandungi gambaran keseluruhan mengenai perkembangan pasaran kewangan, ekonomi dan monetary Eropah. Ini diikuti dengan ringkasan perbincangan dalam bentuk yang tidak terbahagi mengenai analisa ekonomi dan monetary dan mengenai sikap dasar monetary. Akaun-akaun tersebut menawarkan refleksi pertimbangan dasar yang adil dan seimbang. Tujuan adalah untuk memberi alasan di sebalik keputusan dasar monetary dan membolehkan orang ramai meningkatkan kepahaman mereka menilai ekonomi majlis pemerintahan dan tindak balas kebijaksanaan berdasarkan keadaan yang sedang berkembang. Kanada akan mengeluarkan kadar pengangguran. Ia dikeluarkan oleh Statistik Kanada dan ia adalah jumlah pekerja yang menganggur dibahagi dengan jumlah tenaga kerja awam. Ini adalah petunjuk utama bagi ekonomi Kanada. Sekiranya kadarnya naik, akibatnya kenaikan membawa kepada pelemahan ekonomi Kanada. Biasanya penurunan angka dilihat sebagai positif untuk CAD, sementara kenaikan dilihat sebagai negatif atau menurun bagi CAD. Selain itu, Kanada juga akan mengeluarkan data perubahan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Statistik Kanada. Ia adalah ukuran perubahan jumlah pekerja di Kanada. Secara umum, kenaikan indikator ini mempunyai implikasi positif termasuk perbelanjaan pengguna yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, bacaan yang tinggi dilihat sebagai positif atau menaik untuk CAD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Bergerak ke Amerika Syarikat, Federal Reserve Act menghendaki Federal Reserve Board untuk menyerahkan laporan bertulis kepada Kongres yang mengandungi perbincangan mengenai pelaksanaan dasar monetary dan perkembangan ekonomi serta prospek untuk masa depan. Laporan ini disebut laporan dasar monetary, diserahkan setiap tahun kepada jawatan kuasa Senat mengenai perbankan, perumahan dan urban kepada jawatan kuasa dalaman perkhidmatan kewangan bersama dengan keterangan dari Ketua Lembaga Rizab Persekutuan. Sekian berita untuk hari ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.